Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaima Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Kali ini kita berada di Dun, Kota Damansara. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Kali ini, Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Kota Damansara. Dun Kota Damansara ini adalah di bawah kawasan Parlimen Sungai Buloh yang mempunyai keluasan 4,000 ekar bersamaan 16 km persegi. Demografi penduduknya pula lebih kurang seramai 500,000 orang terdiri daripada kaum Melayu, India dan Cina. Ekonomi penduduk setempatnya seimbang dan ada di antaranya dari pekerja swasta, peniaga dan bekerja sendiri. Dun Kota Damansara juga mempunyai beberapa tempat tumpuan pelancong untuk dikunjungi seperti Taman Ekorimba, Taman Rimba Riang, Uptown dan Subang Airport. Baiklah, sekarang saya berada di Taman Rimba Riang. Di mana agaknya? Di Dun Kota Damansara. Saya nak ajak penonton di luar sana untuk belajar membuat ikan sardin. Selalu kita beli ikan sardin yang dalam tin tu kan. Tapi hari ni kita nak ajar, kita nak bawa tenaga pengajar untuk mengajar cara membuat ikan sardin. Tapi sebelum tu, kepada penonton di rumah, jangan lupa untuk like Facebook PWB Kota Damansara. Yang macam saya pegang sekarang ni, sampai terkeluar kepala saya dekat Facebook ni. Okey, sebelum tu saya letak dulu benda ni. Okey. Baiklah, saya nak memperkenalkan tenaga pengajar yang saya maksudkan tadi, iaitu Puan Faridatun Musa atau lebih dikenali sebagai Cik Tun. Okey, Cik Tun. Okey, Cik Tun, apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Cik Tun dari mana? Memang duduk asal Kota Damansara? Tak, Cik Tun dari Kampung Melayu Subang, Dun Kota Damansara lah. Okey. Daripada Subang lah. Okey. Baiklah. Okey, Cik Tun. Hari ni kita nak masak ikan sardin, Cik Tun. Ya. Okey. Boleh tak Cik Tun perkenalkan apa bahan-bahan yang kita nak buat untuk ikan sardin ni, Cik Tun? Sebab biasa kita pilih je dekat kedai, Cik Tun, dengan dalam tin. So hari ni kita nak belajar dengan Cik Tun. Okey, Cik Tun, perkenalkan. Pertama kita mesti ada ikan sardin. Okey, ikan sardin. Tomato. Berapa biji tomato nak kena guna? Dalam 1 kilo. 1 kilo, okey. Ikan sardin 1 kilo ya. Okey. Bawang Holland 2 biji. Bawang Holland 2 biji. 5 ulas bawang. Ni bawang Holland Okey. 5 ulas bawang putih. Alright. Serbuk cili. Garam. Garam. Alright. Ini tomato puri ya. Tomato puri. Minyak untuk menumis. Baik, Cik Tun. Serbuk perisa kalau. Kita perlukan peralatan periuk tekanan mesti ada dalam proses pembuat sardin homemade ini. Kenapa tu, Cik Tun? Dia tulang dia jadi lembut. Tulang sardin ni. Ikan dia boleh tulang dia jadi lembut macam yang dalam tin tu lah. Okey. Baik, Cik Tun, kita nak tahu proses membuat ikan sardin tu. Tapi sebelum tu kita kena pakai sarung tangan dulu ya. Betul, kena. Untuk terjamin kebersihan kita. Begitu. Okey. Jadi seterusnya proses pertama kita ambil bawang putih. Bawang putih. Kita racik halus. Bawang memang tak payah di blend. Tak payah, bawang tak payah. Baik. Ini antara permulaan proses untuk membuat ikan sardin. Kita ricik halus ya. Okey, kemudian bawang Holland. Untuk 1 kilo ikan kita gunakan 2 biji bawang Holland lah. 2 biji, alright. Okey, sambil Cik Tun tengah ricik bawang ni, saya nak tanya jugalah, Cik Tun tahu pasal PWB? Tahu. So boleh tak Cik Tun beritahulah juga macam mana Cik Tun boleh mengenali PWB ni? Dulu Cik Tun selalu ikuti program PWB lah. Selalu. Antaranya program masak kan. Cik Tun pun pernah jadi tenaga pengajar untuk program ni buat maruku. Buat maruku. Ya. Maruku tu dah dipasarkan?
Sudah. Dah. Sudah masuk dalam pasaran PWB lah. Okey. Okey, seterusnya ambil lagi ke? Sampai ni lah. Okey, dah. Sampai Okey, habis lagi? lah ya. Sampai habis lah. Okey. Okey, Cik Tun, sambil-sambil ricik tu, kita panaskan dulu periuk tu 5 minit dan saya rasa agak dah panas ni Cik Tun. So, Okey. ricik halus-halus. Kita masukkan dalam periuk ni kan Cik Tun. Ya. So, berapa lama ni Cik Tun nak kena tunggu? Dalam 5 minit je lah Dalam panaskan minit. tu. Okey. 5 minit untuk panaskan periuk dan lepas tu masukkan kita bawang ni lah. bawang. Okey Cik Tun. Okey. Okey Cik Tun. Sambil-sambil kita letak bawang dalam periuk ni. Okey Cik Tun. Ya. Sebenarnya dalam PWB ni apa matlamat sebenarnya PWB ditubuhkan ni Cik Tun? Ini untuk mengketengahkan Kacau. wanita lah. Wanita. Wanita berdaya. Macam sekarang kita boleh tengah berdikari. tengah memasak, berdikari. Masak, menjahit. So dia boleh menjana pendapatan Menjana sendiri. pendapatan, Macam yelah. sekarang Cik Tun tengah buat ikan Yelah, sardin ikan kan. sardin ni. Boleh menjana pendapatan suri rumah. Baik. Kita masuk kelas yang dianjurkan oleh PWB lah. PWB. Ya. Banyak kelas-kelas percuma lagi. Dia banyak kelas percuma. Ya. Kelas Maknanya, memasak percuma, maknanya menjahit percuma. wanita dekat luar sana boleh join. Boleh. Macam itulah. Itu yang untung kita sertai inilah. Okey Cik Tun. Ni dah naik bau ni Cik Tun. So apa seterusnya Cik Tun? Seterusnya kita pastikan blender ni. Tomato kita blend. Okey tomato ni kita blend dulu. sekali dengan cili. Jadi Ke tomato je. Cili tak payah ya. Okey. Kita blend tomato. Dah naik harum dah bawang kita. Dan Blend. so kita blend. Okey. Jadi hasilnya macam mana ambil kerja? Macam mana Cik Tun? Okey. Macam ni hasil yang dah di blender. Dah di blend. Okey, dah dikisar halus lah. Kita masukkan terus dalam. Okey, masukkan dalam. Okey Cik Tun. Boleh. Masukkan semua. Boleh. Okey. Kacau. Ni memang Tomato sahaja dengan air ya. Okey, tomato sahaja. Kacau sebati, lepas tu kita masukkan serbuk cili. Kacau sebati, masukkan serbuk. Okey, Serbuk kemudian cili dalam cili. 2 sudu lah. 2 sudu. Okey. Garam. Rasa. Cukup rasa. Kemudian Serbuk perisa cukup rasa lah. serbuk. Okey, cukup rasa. Okey. Seterusnya kita masukkan 1 tin tomato puri ya. Okey. Masukkan. Okey. Okey, ni 1 tin. Kacau Ima ya. Okey, boleh. Okey Cik Tun. Sambil-sambil saya nak kacau ni, nak tanya jugalah mengenai PWB Cik Tun. Ya. Okey, macam Cik Tun sendiri cakap mengenai kelas yang dianjurkan oleh PWB sini kan. So pandangan Cik Tun tentang aktiviti yang dilakukan PWB ni. Banyaklah aktiviti dia. Contoh lawatan, pengetahuan Ima ada lawatan secara percuma naik bas, makan percuma, lepas tu tempat craft tangan. Pergi craft tangan, pergi banyak tempat lah Cik Tun dah sertai itu yang seronok lah. Percuma yang seronok lagi. Baik, ya. Dia percuma kan? Percuma. So Cik Tun, seterusnya lepas tomato puri apa bahan seterusnya? Okey, bahan seterusnya ikan ya. Ni ikan yang Cik Tun sediakan 1 kilo ikan 1 kilo ikan sardin. Okey, ni Masuk terus Ima ya. Okey. Okey, kacau. Masukkan. Wow. Okey, ni 1 kilo 1 kilo. Okey. Okey, ni kacau je lah. Okey, sambil-sambil kacau jugalah nak tanya. Macam ikan sardin Cik Tun buat ni ada dipasarkan di kedai? Setakat ni belum ada lah. Okey, ni Cik Tun buat untuk makan. Untuk makan sendiri. Mula-mula Cik Tun buat untuk makan sendiri. Lepas tu Cik Tun bagi jiran-jiran rasa. Lepas tu dia orang rasa sedap. Dan dia orang order lah Cik Tun. Okey, order jiran-jiran lah ni. Jiran-jiran mula-mula lah. Lepas tu ada grup WhatsApp kan. Cik Tun masuk dalam grup WhatsApp. Ramai lah customer. Yang repeat order pun ada. Boleh menjana pendapatan lah. Hasil daripada ni pun Cik Tun belajar dekat PWB dulu. Okey, Cik Tun. Okey, dah tutup. Okey, kemudian nak kena buat apa ni Cik Tun? Nak kena setting. Setting masa dia.
1 jam. 1 jam. Kena 1 jam. 1 jam. Lepas tu periuk tu akan berbunyi. Lepas tu kita keluarkan udara dia. Okey, keluarkan dia ada udara dia nanti berbunyi. Lepas tu berbunyi dah keluar. Lepas tu kita buka lah. Okey. Terus dihidangkan. Boleh masuk dalam bekas. Kalau kita buat banyak, kita boleh simpan dalam freezer. Lepas tu balik. Siapa yang kerja lah kan. Senang kan nak masak. So yang ni kita nak kena tunggu 1 jam lah. 1 jam. Okey. Sambil kita tunggu 1 jam nak siap ni. Okey. Apa ni nak tahu jugalah kan. Tadi dah cakap apa matlamat PWB apa semua kan. Jadi macam Cik Tun sendirilah yang memang ahli dan juga peserta tenaga pengajar di PWB. Macam mana Cik Tun boleh orang kata menjadi tenaga pengajar untuk ahli-ahli PWB? Dah lama dah. Cik Tun dalam masa 2-3 tahun lah Cik Tun masuk dalam persatuan ni. Ada mungkin daripada bantuan Puan Haida lah. Puan Haida yang ketengahkan Cik Tun. Dia nampak bakat Cik Tun kot. Nampak bakat. Boleh boleh memasak. Cik Tun bukan kat sini je belajar, walaupun Cik Tun tu banyak tempat dah. Banyak tempat. Memang minat masak kan. Memang minat masak. Alhamdulillah mungkin Puan Haida nampak kot. Itu dia ambil Cik Tun untuk inilah untuk masak. Okey. Macam Cik Tun sendiri menjadi tenaga pengajar, adakah anak didik, maknanya ahli-ahli peserta PWB dah berjaya menghasilkan produk? Ada dia orang bagi WhatsApp kat Cik Tun. Kata inilah hasil yang dia belajar dengan Cik Tun Maruku hari itulah. Dia tunjuk masa raya baru ni banyak dah jual. Alhamdulillah. Okey. Itu harap. Okey. Harapan Cik Tun lah sendiri mengenai PWB ni. Itulah boleh untuk suri-suri rumah kan. Yang tak ada pendapatan tu kita rajin je pergi. Sebab semuanya percuma. Jadi kita pergi, kita boleh belajar pada sini. Jadi kita macam-macam kita dapat ilmu dari sini. Jadi kita boleh suri rumah kan tak ada buat apa, kita boleh belajar masak, jadi kita boleh menjana pendapatan kita lah. Itu yang nombor 1 sebenarnya. Baik. Jadi kepada penonton di rumah dan penonton yang nak sertai PWB ni, macam mana Cik Tun? Mungkin dekat luar sana macam nak sangat teruja sebab Cik Tun sendiri kata free kan. So kita ada pergi Don dia lah, Don Kota Damansara. Pergi ada pejabat dia. So ke situlah ada pergi ke sana. Atau mungkin ada Facebook dia. Ada Facebook dia. PWB lah. Baik. Kita boleh macam-macam program ada kat situ. Kalau iklan dia ada, kita boleh tengok kat situlah. Untuk mereka yang nak dapatkan sarden Cik Tun, boleh? Mungkin ada yang tengok ni, teruja juga kan tengok Cik Tun buat ikan sarden kan. Nak dapatkan Cik Tun punya ikan sarden. Macam mana? Boleh WhatsApp. Daripada PWB pun boleh. PWB pun dah pasarkan. Tu ada dah yang dah siap. Memang dah. PWB ada pasarkan ikan sarden Cik Tun sendiri. Ya. Itu dia. Baik, kepada Cik Tun, terima kasih banyak-banyak sebab sudi berkongsi resepi dan juga cara nak buat ikan sarden pada hari ini, Cik Tun. Terima kasih jugalah sudi menjemput Cik Tun. Semoga wanita di luar sana dapat mengembangkan bakat dan juga dapat menjana income dengan PWB ni. Okey, Cik Tun? Boleh? Okey. Baiklah, nantikan segmen seterusnya di Jejak Wanita Selangor. Apa yang menarik? Selepas ini. Rasa dia tu tak pedas sangat. Masam-masam dia pun memang sedap. Kali ini Don Kota Damansara berkesempatan menemu ramah yang berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Don Kota Damansara, iaitu Tuan Syatiri Mansur yang sudi turun padang bersama ahli-ahli PWB. Assalamualaikum YB. Terima kasih sudah datang. Okey YB, saya nak tanyalah bagaimana YB melihat pergerakan PWB di Don Kota Damansara ni YB? PWB Kota Damansara ni adalah salah satu PWB yang sangat aktif. Saya terlibat daripada awal sampai sekarang, bermula dengan dulu program buat tempe. Lepas tu kuih lapis, lepas tu muroko. Semalam kita ada pula sambal. 3 jenis sambal. Sambal hijau, sambal hitam dan sebagainya lah.
Saya amat gembira dan terima kasihlah bersama kita untuk mempromosikan PWB Kota Damansara. Okey. Maknanya banyak aktiviti yang dilakukan di DUN Kota Damansara ini. Dan YB melihat sendiri aktiviti-aktiviti yang dilakukan di sini dan bagi YB sendiri bagaimana pergerakan yang dilakukan PWB di sini ni dan apa dia punya misi visi dan cabaran yang YB lihat? Program itu sendiri ialah nak melibatkan seramai yang mungkin. Jadi saya harap lambai lagi wanita-wanita terlibat dengan program PW kita sebab kawasan saya ni luas. 15,000 ekar termasuk Subang Bisari, Kampung Melayu Subang, Kota Damansara, Seksyen 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan juga kawasan-kawasan yang di sekitar. Subang Hijauan, Subang Murni, macam-macam lah. Cuma harapan saya itulah wanita-wanita yang berminat bersama dengan kita dan kita memang menggalakkan. Harap datang ke pejabat kita di Pusat Khidmat DUN Kota Damansara di Star Avenue. Dan semua aktiviti-aktiviti kita ni memang kita maklum dalam kita punya website kita. Untuk tu saya harap mereka lepas ini jumpa di syatirimansur.com. syatirimansur.com. Di situ semualah program kita, program PWB, program Pusat Khidmat DUN Kota Damansara. Dan juga saya ada hari bertemu rakyat setiap Rabu 6 petang hingga 10 malam. Yang itu tak payah appointment. Boleh jumpa dengan saya. So memang ramailah insya-Allah. Okey, terima kasih YB. Sampai di sini saja dulu jejak wanita Selangor. Kita nantikan selepas ini. PWB Kota Damansara. Wanita berdaya, wanita berdikari. Pusat Wanita Berdaya DUN Kota Damansara ini dipimpin oleh Puan Nur Haidah Kamarudin bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 9 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB DUN Kota Damansara ialah bengkel masakan, jahitan dan kraftangan, online marketing dan juga jualan makanan. Baik, kali ini kita bersama dengan penyelia PWB Kota Damansara yang sangat berdedikasi dalam melakukan tugas-tugas ataupun aktiviti yang dijalankan di DUN Kota Damansara ini. Jadi saya perkenalkan dia, Puan Nur Haidah Kamarudin. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Bulan 8 ni saya genap 2 tahun menjadi penyelia. Alhamdulillah 2 tahun ya. Kota Damansara ni sebenarnya untuk saya lantikkan pada dah 2 tahun. Sebelum tu ada penyelia lain. Kita rasa kita bersyukur kita dapat memberdayakan wanita yang daripada duduk rumah diam-diam, takut nak jumpa sana, takut nak buat keputusan, tak tahu apa nak buat ataupun terbelenggu kat rumah dengan anak-anak. Semua jadi takut, tak mau, tak suka. Tapi bila dah berkawan, dia akan jadi suka. Dan saya lebih suka buat benda-benda yang santai-santai dan wanita tu keluar. Mula-mula untuk kita mendekati wanita-wanita yang tinggal di rumah, serumah tangga, kita akan ada program yang santai. Maksudnya wanita ni yang duduk rumah ni, dia suka memasak, maksudnya dia suka dengan keluarga. Jadi kita nak tarik dia keluar bukan perkara yang mudah. Jadi kita akan adakan program masakan, bagi dia keluar daripada kelompok selesa dia akan datang. Nak topik yang kita masak tu menarik hati, dia akan datang. Dia akan datang kadang-kadang walaupun duduk satu komuniti, maksudnya dalam pangsa puri yang sama, tak mengenali. Sebabnya hanya fokus pada keluarga dan anak. Jadi bila kita panggil buat program tu, dia akan datang, berkumpul dan baru kenal. Jadi kita nak wanita ni berpartisipasi dan tahu apa kelebihan yang Kerajaan Negeri Selangor sediakan untuk mereka. Kadang-kadang dah duduk 10 tahun tapi tak tahu apa dia yang kerajaan bagi untuk mereka. Tak tahu apa dia benda yang sepatutnya diterima. Dan kita tak nak apa yang kerajaan bagi, mereka tak dapat. Bila kita buat program macam ni, kita akan terangkan juga yang wanita di rumah boleh menjana pendapatan dengan cara yang betul. Jadi ikuti program kita. Maknanya kita akan ajar memasarkan produk dan boleh jual dengan anak-anak. Kita tak perlu membeli makanan di luar, kita boleh menjual, masak untuk diri kita dan kita boleh jual, tambah duit kan untuk keluarga. Dan
yang paling hebat lagi, bila dia rasa seronok, bila PWB akan adakan grup di komuniti tertentu. Bila dalam grup tu dia akan sebarkan produk yang dia belajar ataupun yang dijual. Walaupun benda yang ringan dan simple, tapi benda tu bila kita macam sekarang di Kota Damansara ni memang banyakkan perniagaan dengan cara macam itulah, ya. Kita pun tahu PW adalah lantikan politik dan akan bertukar ganti. Tapi kita rasa kita gembira walaupun apa-apa cabaran kita dapat mengharungi setiap ke mana saja kita pergi, kita bekerja ke, kita buat menjadi penyelia ke atas apa, kita tetap ada cabaran. Tapi macam mana kami telah diberi macam-macam latihan bagaimana untuk menjadi penyelia yang mempunyai jati diri. Mana kena tabah, kena kuat. Kalau hari ni kita putus asa, kecewa ataupun rasa macam tak nak buat lah, orang ni tak suka lah, ini tak apa. Mungkin dalam masa kita tak boleh dibiarkan macam ambil masa sebulan ke seminggu. Satu hari kita neutral balik, kita akan bangun balik. Cabaran tetap ada. Walaupun kerajaan memberi bantuan, berbagai-bagai bantuan, saya lebih suka wanita ni lebih berdikari, sentiasa bersedia menghadapi apa saja rintangan. Tak kisahlah kalau kehilangan suami ke, kematian ke, dia dah boleh menjana pendapatan sendiri. Bila dia bergaul dengan dalam grup ni atau kita bawa dia ke motivasi ke, so dia tahu kita ni boleh buat lebih daripada itu. Tak boleh mengharapkan sumber pendapatan daripada suami atau mengharap atau duduk di belakang. Kita boleh buat keputusan yang tepat. Apa yang terbaik untuk diri kita, semuanya boleh kita lakukan. Masa PKP, kita membantu NGO menyalurkan sumbangan kepada penduduk sekitar Dun Damansara. Macam kita tahu, untuk pusat khidmat hanya tertentu kepada pengundi Kota Damansara. Maksudnya dia bukan kepada parti tapi pengundi. Jadi selebihnya yang belum mengundi ke apa, dan kita membantu menyalurkan. NGO akan beri sumbangan kepada sesiapa saja. Sama ada dia bukan Malaysian ke, dia bukan warga negara ataupun bukan penduduk Kota Damansara, kadang-kadang duduk di Terengganu tapi alamat masih lagi di sana. Macam mana nak salurkan sumbangan, dan kami membantu memberikan. Mungkin yang tak dapat bantuan daripada pusat khidmat, kita membantu. Jadi apa yang kekurangan daripada pusat khidmat, kita penuhkanlah. Yang paling best sekali bila kami buat team building pada tahun ni lah di Kalumpang. Sangat-sangat meriah. Saya rasa itulah yang the best program team building yang kita buat. Sangat sebab tajuk dia pun dinamik, menjadi seorang wanita yang dinamik, kukuh, jati diri itu kena ada. Jadi bila kat situ kita beri peluang pada AJK kita menjadi pelapis baru, penyelia atau pemimpin yang baru, bagaimana membuat sesuatu keputusan walaupun dalam keadaan yang singkat. Masing-masing boleh terus, tak payah tunggu kita nak meeting ke 2-3 bulan, 2-3 hari. Bila hari ini benda, kita terus jalan. Kita dah tahu apa nak buat. Saya mengharapkan wanita yang menyertai PWB ini dapat bersama-sama berpartisipasi dalam setiap program PWB. Supaya wanita ini tidak terbelenggu dengan masalah rumah tangga ataupun bersama anak-anak. Kita dapat menyertai PWB ini untuk menambahkan pendapatan kita. Kita bukan sekadar memasak, tapi kita ada program PWB yang menambahkan kita punya ilmu, bagaimana mendapat hak-hak wanita. Kita faham macam mana memberi makanan yang sihat kepada keluarga. Semua-semua benda ni ilmu. Ilmu ni kita kena ambil. Ruang dan peluang yang diberi, kita kena ambil. Begitulah harapan yang diimpikan oleh seorang penyelia yang sangat-sangat berdedikasi. Sekian dulu daripada saya, dan kita berjumpa lagi di segmen seterusnya. Apa yang menarik sebenarnya
PWB, Wanita berdaya, wanita berdikari. Baiklah, kali ini kita bersama peserta dari PWB DON Kota Damansara yang sangat bergiat aktif dalam menghasilkan produk hasil tangannya sendiri. Nak tahu apa produk yang menarik? Kita bersama Puan Saniah Abu Samah. Apa khabar Puan? Alhamdulillah. Okey Cik Niah, apa produk yang nak diperkenalkan? Sejak saya mengikuti program PWB ni, saya telah menghasilkan berbagai jenis kuih lah, terutamanya macam talam si muka dan juga talam lapis. Talam lapis ros lah. Jadi sejak bila sertai PWB ni? Saya menyertai PWB ni sejak 2018, lebih kurang dalam 3 tahun lah. 3 tahun. 3 tahun. Okey, selama 3 tahun. Apa yang produk selain daripada kuih talam, apa lagi yang saya bermacam jenis lah. Ada kuih yang jenis goreng kan, jenis frozen macam pau, apa kuih-kuih popia. Tapi hari ni nak perkenalkan nak perkenalkan talam. Kuih talam. Okey, susah tak nak buat kuih talam? Kuih talam ni kalau ikut dia tak susah, tapi dia kena ada ilmu lah. So ilmunya dapat dari PWB. Okey. So macam mana pandangan Cik Niah sendiri tentang tenaga pengajar yang mengajar Cik Niah sampai berjaya menghasilkan Alhamdulillah. Kadang-kadang kita dah ada juga ilmu, so kita mengikuti PWB ni kita akan lebih mendapat ilmu dan dari situ kita akan menghasilkan lah kuih kan. Okey. Pandangan Cik Niah sendiri mengenai PWB Kota Damansara. Pandangan saya rasa dengan adanya PWB ni memberi jalan lah pada wanita-wanita macam saya sebagai suri rumah ni mendapat income lah kan, pendapatan sendiri, menolong keluarga kita kan, mencari duit sendiri. Betul. Cik Niah sendiri tengok kuih yang dipasarkan Cik Niah. Okey, macam mana permintaan daripada pelanggan Cik Niah sendiri? Alhamdulillah, sebab sepanjang saya berniaga kuih ni, bila orang membeli dengan kita, orang dah merasa, lepas tu daripada mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut, dari situ orang akan mengorder, akan membuat permintaan lah. So permintaan yang sangat tinggi. Alhamdulillah, macam saya ada catering yang mengambil kan. Oh, ada catering. So catering Cik Niah di mana? Kampung Subang. Okey. Dia macam bukan saya yang mengusahakan catering. Orang punya catering, dia akan order dengan saya. Oh, okey, maknanya Cik Niah hantar kuih ke catering. Ya. Bila ada order saya akan buat lah. Okey. Baik, macam kuih talam. Kuih talam Okey, kuih talam ni memang Cik Niah belajar daripada first step lah Kita kena cuba dan cuba. Tak semestinya sekali buat kan. Jadi bagi customer kata nak dapatkan kuih talam Cik Niah ni macam mana? Boleh bagi tahu tak? Selalu saya dalam status WhatsApp, FB, daripada mulut ke mulut. Okey. Dan kepada wanita-wanita kat luar sana pula nak tahu macam mana nak jadi macam Cik Niah juga, nak jadi orang kata dapat buat kuih, dapat pasarkan kat luar kan. Nak sertai PWB macam mana pula? Macam nak start PWB tu, selalunya saya mengikut apa yang dorang grup grup WhatsApp. Grup WhatsApp. Oh, ada. Okey. Cik Niah sendiri melihat PWB di Kota Damansara ini pelbagai aktiviti yang dijalankan. So apa yang Cik Niah rasa macam nak bagi nasihat pada wanita-wanita kat luar sana untuk sertai PWB ni? Saya nasihatkan macam suri rumah lah pada saya, sebab saya suri rumah kan. Menyertai PWB ni akan orang kata kita lebih berjaya, mendapat ilmu, mendapat kawan, menambah kawan lah maksudnya kan. Dari situ kita akan lebih boleh orang kata berniaga. Bila kita ada ramai kawan, kita akan bolehlah usaha perniagaan kan. InsyaAllah. Sekian sahaja episod kali ini di DON Kota Damansara. Jangan lupa like dan juga share video ini. Kita jumpa di DON seterusnya. PWB
Wanita berdaya, wanita berdikari.